Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Syahira binti Nur Hisham. Nombor matriks BI 22110008. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan budaya dalam masyarakat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pengenalan buat tajuk perbezaan budaya dalam masyarakat. Pertamanya, perkataan Latin "flora" adalah sumber perkataan daripada Inggeris yang bermaksud budaya. Ini bermakna bahawa kehidupan manusia sentiasa disimpan dan pelbagai tindakan yang boleh mengakibatkan tindakan budaya yang sedang dikerjakan. Keduanya, menurut perspektif Abdul Latif Abdul Bakar, istilah budaya adalah ambigu dan mempunyai definisi yang luas yang membuatkan jelas bahawa terdapat banyak cara yang berbeza yang para sarjana telah mendefinisasikan dan mentafsirkan teori. Seterusnya, saya menyerahkan perbentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syukri bin Hamdan. Nombor matrik saya adalah BB 23110834 dan saya akan membahaskan bahagian pengenalan. Budaya adalah tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Ianya juga dianggap sebagai konsep utama dalam antropologi yang merangkumi pelbagai fenomena yang dihantar melalui pembelajaran sosial dalam masyarakat manusia. Kesejagatan budaya ditemui di semua masyarakat manusia, termasuk dalam bentuk ekspresif seperti seni, muzik, tarian, ritual, agama dan teknologi. Salam sejahtera, nama saya Nurin Zulaika binti Rahmat Fadil, nombor matriks BB 23110405. Saya akan menjelaskan tentang objektif tugasan. Yang pertama, untuk menerangkan konsep nilai-nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss. Yang kedua, untuk mengkaji persamaan dan perbezaan dalam adat resam perkahwinan di antara kaum Kadasan Dusun dan kaum Melayu. Yang ketiga, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang ke arah kesejagatan atau persamaan budaya antara kaum Kadasan Dusun dan kaum Melayu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf bin Madlan, pemegang nombor matrik BS 23110186. Hari ini saya akan membentangkan konsep nilai-nilai sejagat berdasarkan teori strukturalisme Levi-Strauss. Sebelum itu, maksud strukturalisme Levi-Strauss ni ialah merupakan salah satu paradigma dalam antropologi yang memudahkan kita mengungkap berbagai fenomena budaya yang terjadi dan diekspresikan oleh berbagai suku pemilik kebudayaan, termasuk juga seni di dalam budaya. Dalam konsep nilai sejagat, ialah nilai yang menjadi pegangan secara umum bagi manusia. Levi-Strauss, walaupun terdapat perbezaan antara budaya, manusia tetap berkongsi pemahaman asas yang sama tentang nilai kemanusiaan. Baiklah, saya akan teruskan dengan huraian yang seterusnya. Nilai-nilai sejagat ini wujud kerana struktur asas, minda dan pemikiran manusia yang sama. Manusia mempunyai keupayaan berfikir secara rasional, abstrak dan intuisi moral, yang mana ianya merupakan ciri umum kemanusiaan yang dikongsi oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Levi-Strauss, aspek-aspek semula jadi pemikiran manusia inilah yang melahirkan konsep-konsep dan nilai-nilai teras yang serupa dalam semua budaya. Contohnya, konsep
ketuhanan, konsep pertimbangan antara perkara yang baik dan buruk, dan lain-lain. Ini juga dikenali sebagai struktur mental bersama. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syairah binti Salamuddin, nombor metrik BB22110930. Hari ini saya akan bentangkan persamaan adat resam perkawinan antara kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu. Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang terikat antara lelaki dan perempuan yang telah diiktiraf oleh pihak berkuasa atau diikat oleh kepercayaan agama serta semua kaum yang terdapat di negara kita. Namun, masyarakat kaum Kadazan Dusun beranggapan perkawinan merupakan sebuah hubungan yang sangat mulia dan menandakan seseorang itu telah cukup untuk memikul tanggung jawab. Bagi kaum Melayu pula, perkawinan adalah langkah penting dalam perjalanan kehidupan untuk membawa kepada kestabilan. Persamaan adat resam perkawinan antara kedua-dua kaum adalah adat merisik dan adat bertunang. Adat merisik adalah bagi kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu adalah proses merisik adalah mendapatkan persetujuan kedua-dua pihak keluarga. Adat ini juga dipanggil adalah untuk meninjau dan memastikan. Adat merisik adalah bertujuan untuk memastikan perempuan yang mereka dihajati oleh seseorang lelaki itu belum berkawin. Seterusnya adat bertunang. Adat ini dilakukan adalah untuk adat ini adalah langkah awal sebelum upacara perkawinan. Ini bertujuan untuk menjadikan hasrat mereka yang sebenar bertandang ke rumah seseorang perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syairah binti Salamuddin, nomor metrik BB22110929. Hari ini saya akan bentangkan perbezaan dalam adat perkawinan antara kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu. Perbezaan dari segi hantaran perkawinan, kaum Kadazan Dusun, barang hantaran mereka terdiri daripada pelbagai makanan, alat untuk istihadat, dan barang untuk memperteguhkan semangat yang dikenali sebagai tasor. Tasor adalah merupakan tempat pinang yang diperbuat daripada tembaga atau perak. Istihadat dikenali sebagai tinakol yang terdiri daripada gong, canang, dan tajau. Manakala kaum Melayu pula, barang hantaran mereka terdiri daripada sebuntuk cincin, sepasang pakaian, sehelai kain tudung, sepasang kasut, sebuah beg tangan, dan wang hantaran. Barangan yang dibawa oleh pihak lelaki akan dibalas oleh pihak perempuan mengikut adat Melayu. Seterusnya, perbezaan dari segi majlis perkawinan. Bagi kaum Kadazan Dusun, mereka melakukan upacara perkawinan yang dikenali sebagai miohan pinisi, iaitu upacara menukar gumbalan nasi. Upacara ini merupakan nazar perkawinan menurut cara tradisional kaum mereka. Manakala kaum Melayu pula, setelah melakukan akad nikah, mereka akan melakukan upacara persandingan dengan pengantin duduk di atas pelamin yang dihiasi indah pada ketika itu. Pihak kedua pengantin akan dijemput untuk menempung tawar pasangan pengantin semasa majlis persandingan dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Andi Nur Isyam bin Ramli.
DP23110073. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyumbang ke arah kesejaratan atau persamaan budaya antara kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu. Antara faktor tersebut ialah lokasi, geografi dan persekitaran fizikal. Hal ini kerana kesempatan untuk pertukaran budaya membolehkan kedua-dua bangsa Kadazan Dusun dan Melayu mendapat kesempatan yang dialami dalam wilayah kedua. Pertukaran tradisi dan adat istiadat dapat dilakukan kerana diberikan kesempatan daripada lingkungan fizikal yang bersama-sama dihuni oleh masyarakat Kadazan Dusun dan kaum Melayu. Faktor yang kedua adalah sejarah dan interaksi budaya. Sejarah panjang interaksi antara kaum Kadazan Dusun dan orang Melayu telah menghasilkan hubungan yang kukuh melalui pelbagai cara. Antaranya adalah amalan keagamaan. Dengan amalan keagamaan, mereka dapat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Seterusnya adalah perkawinan. Melalui perkawinan, mereka dapat menjadi sesebuah keluarga yang kukuh. Akhir sekali ialah perdagangan. Melalui perdagangan, mereka dapat berjual beli bahan mentah maupun yang abstrak dan mendapat hasil pendapatan melalui hal yang tersebut dan meningkatkan lagi hubungan antara mereka kerana mereka saling memerlukan. Faktor yang ketiga ialah pengaruh agama dan kepercayaan. Secara amnya, ramai masyarakat Melayu yang menganuti agama Islam sebagai kepercayaan mereka yang mana mereka mempunyai nilai moral, etika dan norma sosial yang sama dengan agama, yang memberi kesan kepada cara mereka bergaul dengan Kadazan Dusun. Ritual, perayaan agama dan amalan kerohanian kedua-dua pihak mempengaruhi satu sama lain menyebabkan kumpulan mereka mempunyai tanggapan yang sama dan memahami satu sama lain serta saling menghormati antara mereka. Faktor yang keempat ialah sistem politik dan kerajaan. Struktur kerajaan tempatan membolehkan kedua-dua bangsa berinteraksi antara satu sama lain di kawasan yang sama atau bersebelahan sekaligus mewujudkan persekitaran di mana orang boleh bercakap dan bekerjasama untuk membuat keputusan di tempat kerja. Dengan mengambil bahagian dalam aktiviti politik seperti pilihan raya atau pengundian, terdapat peluang untuk berkomunikasi dan memahami kepentingan bersama. Persepsi rakyat terhadap budaya dan politik dipengaruhi oleh media massa dan teknologi maklumat yang sering dipengaruhi oleh kerajaan. Faktor seterusnya akan disampaikan oleh kawan saya iaitu Vivian. Salam sejahtera, nama saya ialah Vivian Freddy Fu. Nomor metrik saya ialah BS23110151. Hari ini saya akan membentang tentang faktor-faktor yang menyumbang ke arah kesejakatan atau persamaan budaya antara kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu dari segi bahasa. Ramai masyarakat Kadazan Dusun dan masyarakat Melayu yang fasih bertutur dalam bahasa Melayu, yang mana dianggap sebagai lingua franca di rantau ini, walaupun kedua-dua kaum mempunyai bahasa ibunda yang berbeza. Hal ini membolehkan kedua-dua kaum mempunyai pertukaran idea dan saling memahami antara satu sama lain. Sebab yang pertama adalah multilingualisme. Masyarakat Kadazan Dusun dan masyarakat Melayu selalu bertutur menggunakan pelbagai bahasa. Kedua-dua kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu mempunyai bahasa tempatan yang tersendiri dan akan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu untuk bergaul antara satu sama lain. Jelaslah bahawa Malaysia membentuk landscape linguistik yang kaya, kompleks dan pelbagai. Yang kedua adalah disebabkan oleh pemahaman bersama. Penggunaan bahasa yang sama membolehkan kedua-dua bangsa iaitu kaum Kadazan Dusun dan kaum Melayu dapat saling berhubung dan bertutur antara satu sama lain.
Kemampuan dalam memahami bahasa kaum lain membolehkan masyarakat dapat berkomunikasi dengan lebih baik, menggalakkan perbincangan yang mendalam, dan membantu mengatasi halangan komunikasi agar dapat mengelakkan sebarang ketidaksefahaman. Itu saja dari saya, sekian. Akhir sekali adalah rumusan. Kajian ini menerangkan nilai sejagat yang berfungsi sebagai panduan kepada manusia, di mana Levi Strauss menyatakan bahawa walaupun terdapat perbezaan di dalam budaya, manusia berkongsi pemahaman asas tentang nilai manusia. Selain itu, kajian ini juga mengkaji berkenaan persamaan adat perkahwinan di antara masyarakat Kadasan Dusun dan Melayu, seperti proses mendapatkan persetujuan daripada kedua-dua belah keluarga dan majlis pertunangan, iaitu merupakan langkah awal sebelum perkahwinan. Seterusnya, dalam kajian ini juga merumuskan tentang perbezaan dalam adat perkahwinan antara kaum Kadasan Dusun dan kaum Melayu. Perbezaan ini dapat dilihat berdasarkan dua perkara, iaitu hantaran yang perlu disediakan dan bagaimana majlis perkahwinan dilaksanakan bagi kedua-dua kaum tersebut. Selanjutnya, kajian ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyumbang ke arah kesejagatan atau persamaan budaya antara kaum Kadasan Dusun dan kaum Melayu. Terdapat pelbagai faktornya seperti lokasi geografi dan persekitaran fizikal, sejarah dan interaksi budaya dengan pelbagai cara, pengaruh agama dan kepercayaan, dan paling akhir sekali ialah bahasa. Saya rasa itu saja pembentangan kami dari kumpulan 8. Sekian, terima kasih.